Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kami kehadirat ilahi dapat mengadakan sebuah forum ilmiah iaitu Forum Pergaulan Bebas di kalangan pelajar IPT di Malaysia. Bersama dengan saya sebagai moderator anda, Amirul Hazim, ditemani dengan panel-panel jemputan iaitu Encik Alif, Encik Arash, Encik Akif dan juga Cik Tivia. Dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pergaulan bebas di IPT dan apakah penyelesaiannya. Baiklah, sebagai pengenalan dalam topik ini, telah disyariatkan di dalam Islam bahawa lelaki dan wanita wajib diasingkan bermula dari umur 10 tahun lagi. Lelaki dan wanita yang bersaudara pula perlu dipisahkan dari tempat tidur mereka. Manakala bagi lelaki dan wanita yang bukan bersaudara pula perlu ditegah dari bergaul setelah mereka mencapai akhir balik. Pelbagai perkara buruk boleh berlaku seandainya kita tidak menjaga batasan di dalam pergaulan di antara lelaki dan wanita. Ini antaranya ialah akan mengakibatkan pelbagai masalah sosial sebagaimana yang ada disebut di atas, bermula dengan zina, kemudian membawa kepada perkara yang tidak diingini seperti hamil sebelum nikah dan akhirnya timbullah kes pembuangan bayi yang tidak berdosa. Apa yang menyedihkan ialah masalah sebegini sebenarnya telah tersebar di kalangan para remaja serta muda-mudi di negara ini. Lebih mengejutkan lagi, ianya turut melanda mahasiswa dan mahasiswi di IPT. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dilihat menjadi penyumbang kepada masalah akhlak dalam masyarakat Malaysia kini, khususnya di kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi iaitu IPT. Seterusnya, saya akan menjemput Encik Alif untuk menerangkan faktor-faktor terjadinya pergaulan bebas di antara mahasiswa di IPT. Dipersilakan. Assalamualaikum dan terima kasih kepada moderator kita iaitu Encik Amirul Hazim. Untuk faktor-faktor berlakunya hiburan melampau pada remaja dan pelajar IPT. Pada zaman yang serba canggih ini, pelbagai teknologi telah dibangunkan untuk kegunaan orang ramai, namun penggunaannya yang begitu canggih ini tanpa sepadan telah juga memberikan impak yang negatif kepada masyarakat, terutama golongan remaja masa kini. Pada remaja kini terlalu mengikut pengaruh dunia barat yang dianggap up to date dan berasa malu sekiranya tidak mengikutnya. Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada runtuhnya akhlak remaja. Antara ialah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah. Oleh kerana darah muda, remaja yang pantang mencabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka walaupun mereka tahu perkara tersebut membahayakan dan sia-sia. Buat kata pepatah, senang jadi arang, kalah jadi abu. Selain itu, peruntuhan akhlak remaja ini boleh berpunca daripada salah cara ibu bapa mendidik mereka daripada kecil. Jika dibesarkan dengan kurang perhatian dan kasih sayang, anak-anak akan terbiar mereka lebih selesa membuat hal sendiri. Jika dengan kekerasan, anak-anak akan suka menipu dan memberontak. Oleh itu, mereka akan mencari rakan untuk meluahkan atau mencari hiburan bagi melepaskan tekanan yang diterima daripada pihak keluarga. Bentuk-bentuk hiburan yang menjadi kegemaran remaja sekarang adalah permainan video, melayari internet, bersosial seperti melepak, berempit dan lain-lain. Yang paling ketara, remaja zaman sekarang tidak boleh berenggan dengan telefon bimbit. Bagi mereka, telefon bimbit seperti nyawa mereka. Yang merisaukan adalah cara penggunaan gadget. Daripada penggunaan telefon bimbit dan internet yang berterusan, mereka terdedah dengan perkongsian lucah dan benda yang tidak senonoh. Terdapat banyak aplikasi masa kini yang memberi pautan dan laman web tidak elok. Akibat daripada penyalahgunaan gadget ini, remaja terangsang dengan fikiran yang tidak senonoh dan perangai yang kurang menghormati orang lain, terutama wanita. Fikiran yang kotor boleh membawa mereka kepada hubungan kaum sejenis, rogo dan liwat. Akhir sekali, ialah didikan agama dan nilai murni tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini. Hal ini disebabkan ibu bapa terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi, kebendaan dan kedudukan sehingga mereka alfa terhadap pihak anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka tidak dapat didikan agama yang secukup oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Alif di atas perkongsian mengenai faktor mengenai pergaulan bebas. Seterusnya saya menjemput Tivia dari sini, Cik Tivia dari sini untuk menerangkan kesan-kesan pergaulan bebas di antara mahasiswa di IPT. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Seperti kita tahu, masalah pergaulan bebas ni menyebabkan pelbagai kesan kepada pelajar tersebut. Antara kesan adalah pembuangan bayi. Pelajar yang terlibat dalam pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan akan menjalinkan hubungan di luar tabi. Hal ini menyebabkan pelajar perempuan mengandung sebelum berkahwin. Sebagai contoh, dalam situasi tersebut, pelajar yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan, lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Kesan seterusnya adalah kes pelacuran. Mengikut surat khabar jurnal, terdapat salah satu kes, seorang pelajar di Pulau Pinang dikatakan mencari wang sampingan turut menjadi ibu ayam di sebuah pusat hiburan. Kajian turut mendapati kes pelacuran pelajar adalah paling berisiko untuk terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas. Selain itu, sesetengah golongan yang terlibat dalam aktiviti pelacuran adalah berasal daripada keluarga bermasalah seperti ibu bapa masing-masing mempunyai masalah psikologi. Oleh itu, mereka memilih untuk menjadi pelacur supaya menarik tumpuan ibu bapa mereka. Contohnya, zaman terkini dicetuskan dengan isu pelacuran melibatkan pelajar IPT untuk membiayai perbelanjaan pelajaran seperti kes Sugar Daddy. Hal ini menyebabkan kemerosotan pelajaran dan menjejaskan kehidupan masa depan mereka. Kesan seterusnya adalah keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar akibat daripada pergaulan anak-anak yang terlalu bebas. Mereka mudah sahaja berkawan dengan individu-individu yang tidak dikenali. Pada pelajar masa ini amat terdedah kepada kumpulan-kumpulan yang tidak baik seperti kumpulan mak rempit dan gangster. Hal ini menyebabkan golongan remaja berubah sikap dan kelakuan mereka. Terdapat ramai pelajar yang terlibat dengan kumpulan yang tidak berfaedah ini sudah berani melawan kata ibu bapa mereka, terutamanya apabila ditegur mereka dan memarahi ibu bapa sekiranya kemahuan mereka tidak dituruti. Tidak kurang juga pelajar yang masih lembik menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh rakan yang runtuh akhlak sehingga mereka gagal dalam membesakan dosa dan pahala ketika melakukan sesuatu. Akhirnya, terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara lelaki dan wanita. Tidak kiralah mental maupun fizikal, antara contoh penyakit tersebut ialah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga hari ini. Sebagai contoh, Timbalan Setiausaha Agung Majlis AIDS Malaysia, Alicia Krishnan berkata, trend penularan HIV di negara ini naik mendadak kepada kira-kira 40% kes jangkitan AIDS melalui hubungan seks. Beliau berkata, golongan mahasiswa-mahasiswi berusia 20 hingga 25 tahun iaitu paling tinggi terjebak dengan penyakit HIV AIDS. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Tivia di atas perkongsian mengenai kesan-kesan pergaulan bebas. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Encik Akif Hafi dalam menerangkan langkah-langkah untuk membendung permasalahan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Hazim. Hari saya akan terangkan tentang langkah-langkah mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama adalah menyusun perjalanan waktu. Seperti yang kita tahu, pengaturan masa baik merupakan kunci kepada memperolehi satu kejayaan. Pembahagian masa sangatlah membantu seorang individu, tidak kira remaja atau dewasa, untuk mencapai kesejahteraan dari segi fizikal, mental dan emosi. Contohnya, jika seorang remaja itu mengatur masanya dengan cara pengaturan masa
bertulis, pengaturan masa bertulis dapat memastikan remaja tersebut mengenal pasti adakah aktiviti yang dilakukan setiap hari adalah berfaedah atau tidak, serta jangka masa yang diambil bagi setiap aktiviti yang dilakukan. Apabila seorang remaja menyusun jadual aktivitinya dengan melakukan perkara yang berfaedah dan jangka masa dalam setiap aktiviti itu adalah lama, maka dia tidak mempunyai masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti bergaul dengan wanita yang bukan ajnabi dan meluangkan masa bersama mereka. Yang kedua adalah elakkan berpasangan. Seperti yang kita tahu, dalam peringkat remaja ini perkembangan fisiologi, emosi dan seksual adalah seiring lalu secara tidak langsung menyebabkan wujud perasaan ingin pasangan. Namun begitu remaja perlu faham bahawa pada usia tersebut adalah sangat penting untuk mereka memberi tumpuan kepada pelajaran bagi memastikan mereka mempunyai peluang yang lebih baik dalam kejayaan masa hadapan. Contoh dia, individu atau remaja ni yang seperti yang kita tahu, dia adalah seorang yang memfokuskan kepada satu-satu benda dalam satu masa. Mereka tak boleh multitask pada dua benda. Mereka lebih cenderung memfokuskan kepada satu perkara. Mempunyai teman wanita atau teman lelaki akan menyebabkan pemikiran remaja lebih tertumpu kepada hubungan tersebut. Sekaligus hal ini akan membuatkan mereka hilang fokus pada pelajaran mereka. Paling bimbang apabila hubungan tersebut sampai ke peringkat yang terlalu melampaui batas seperti hubungan seks, luar nikah dan mengandung. Adalah lebih baik remaja tidak berpasangan di waktu muda dan lebih fokus kepada pelajaran bagi mencorak masa depan dan kejayaan mereka. Yang ketiga adalah mewujud hubungan yang berkualiti antara remaja, keluarga dan guru. Remaja perlu menimbangkan keperluan emosi dan perlu memfokuskan kepada matlamat hidup seperti berjaya dalam pelajaran dan mencapai cita-cita. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa setiap orang pasti akan menghadapi masalah dalam hidup dan juga tekanan sama ada kecil atau besar. Begitu juga dengan remaja, apabila mereka menghadapi satu masalah atau tekanan emosi, maka mereka memerlukan seorang untuk mendengar permasalahan atau tekanan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, keluarga dan guru amatlah memainkan peranan penting untuk mendengarkan masalah atau tekanan yang mereka hadapi. Jika hubungan antara remaja dan keluarga tidak baik, maka mereka pasti akan memilih teman lelaki atau teman wanita sebagai tempat mereka meluahkan perasaan. Oleh sebab itu, hubungan berkualiti antara remaja dan keluarga perlu diwujudkan supaya remaja tidak segan atau untuk berkongsi suka duka yang mereka hadapi kepada keluarga ataupun guru. Sejurus dengan itu, hal ini dapat membuatkan mereka tidak memerlukan individu lain untuk mengisi kekosongan emosi mereka. Yang keempat adalah memilih rakan. Sifat ingin tahu yang tinggi serta ingin berkawan adalah lumrah bagi setiap remaja. Pada waktu tersebut, sudah tentu remaja mudah untuk didampingi oleh rakan-rakan tanpa mengira usia. Penting untuk seorang remaja itu mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri mereka menjadi lebih baik. Rakan yang baik pasti akan mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan perkara-perkara berfaedah. Manakala jika rakan-rakan yang kurang baik, maka mereka pasti akan mengajak kita melakukan perkara-perkara yang negatif dan juga tidak berfaedah. Sebagai contoh, jika seorang remaja itu berkawan dengan rakan-rakan yang tidak baik, maka remaja tersebut sedikit demi sedikit mengikut langkah seperti rakan-rakannya. Rakan yang tidak baik ini akan memperkenalkan remaja tersebut kepada wanita tanpa arah tujuan yang khusus serta sering mengajak melakukan perkara-perkara yang tidak faedah. Sebagai remaja dan rakan-rakan kepada mereka, sesuai dengan sifat ingin tahu dan menjaga hubungan atau hati rakan-rakan. Remaja tersebut pasti akan melakukan apa yang disuruh oleh rakan-rakannya untuk menjaga hati dan hubungan sesama mereka. Hal ini bukan saja boleh mendorong ke arah pergaulan bebas, malah jika ia lebih teruk juga mendorong kepada melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Oleh itu, pemilihan rakan adalah sangat penting yang perlu dititik beratkan oleh remaja, apatah lagi pelajar IPT. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Akif di atas penerangan mengenai langkah-langkah untuk membendung permasalahan pergaulan bebas. Baik, seterusnya tanpa membuang masa, saya akan menjemput Encik Arash untuk menerangkan mengenai laporan kaji selidik mengenai topik ini. Silakan.
Terima kasih kepada moderator pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menceritakan mengenai laporan kajian selidik yang telah saya lakukan untuk menanyakan beberapa soalan kepada responden. Di dalam laporan kajian selidik ini, saya menyediakan 5 jawapan pilihan, iaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bagi soalan pertama, soalan dia ialah saya telah memahami apakah responden memahami apakah yang dimaksud dengan batas-batas pergalauan bebas. Di dalam laporan ini menunjukkan 72% sangat setuju, 24% setuju, 4% tidak setuju, manakala sangat tidak setuju kosong. Sini jelas menunjukkan 72% ini memahami apakah yang dimaksudkan dengan batas-batas pergalauan bebas. Seterusnya, soalan kedua ialah mengenai menjadi satu kesalahan ke atas pelajar lelaki dan pelajar perempuan bergaul secara bebas atau berdua-duaan walaupun atas urusan pembelajaran seperti mengambil nota atau sebagainya. Mengikut laporan ini mencatatkan 44% tidak setuju, 40% setuju dan 16% sangat setuju. Soalan yang ketiga ialah mengenai bersentuhan antara pelajar lelaki dan perempuan adalah tetap menjadi kesalahan walaupun tanpa perasaan atau syahwat. Laporan ini mendapatkan 60% sangat setuju, 36% setuju, manakala 4% tidak setuju. Soalan seterusnya ialah berkenaan dengan kemudahan tempat rehat yang banyak bukanlah untuk para pelajar bebas duduk di mana-mana sahaja di dalam keadaan bercampuran antara lelaki dan perempuan. Laporan ini mencatatkan bahawa 56% sangat setuju, 40% setuju, manakala 4% tidak setuju. Soalan seterusnya adalah mengenai pergalauan bebas. Pelajar lelaki dan perempuan boleh menjatuhkan imej sesebuah IPT apabila dipandang pihak luar. Di dalam responden ini menunjukkan 52% setuju, 4% tidak setuju, manakala 44% sangat setuju. Soalan seterusnya ialah adakah responden bersetuju kalau bebas antara pelajar lelaki dan perempuan akan mengundang kepada berlakunya pelanggaran batas-batas agama. Di dalam laporan ini menunjukkan 52% sangat setuju, 44% setuju dan 4% tidak setuju. Soalan yang terakhir ialah berkenaan dengan wajarkah para pensyarah mengingatkan pelajar agar menjaga batas pergaulan. Di sini mencatatkan 40% setuju manakala 60% sangat setuju. Di dalam laporan ini saya dapat menyimpulkan bahawa pelajar memahami apakah itu batas-batas pergalauan bebas. Di sini juga harus mengingatkan bahawa pihak ketiga juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menghindari pergalauan bebas di antara pelajar lelaki dan perempuan. Sekian daripada saya, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Encik Arash di atas laporan kajian selidik itu. Baik, untuk kesimpulan, setiap individu yang bergelar pelajar atau mahasiswa di IPT, tidak kira apa jua agama yang dianuti, perlu ada kesedaran agama sebagai panduan untuk tidak membuat sebarang kemungkaran. Ini dapat dilakukan dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan melakukan pelbagai amalan atau aktiviti kerohanian. Bagi pihak IPT pula, bahagian hal ehwal pelajar atau HEP juga perlu memainkan peranan dengan mengetatkan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengsosialan pelajar lelaki dan perempuan supaya batas di antara dua jantina ini dapat dihadkan dan seterusnya dapat membendung masalah-masalah akhlak yang akan berlaku sekiranya pergaulan bebas tidak dibendung dengan berkesan. Pihak IPT wajar mengenakan tindakan tata-tertib terhadap mana-mana pelajar atau mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan di dalam kawasan kampus. Peranan dari semua pihak amat diperlukan dalam membendung gejala pergaulan bebas yang tidak sihat ini dari terus merebak ke dalam saraf-saraf pelajar dan mahasiswa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.